لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المجتهدين الذين يهتدون باهتدائهم والذين يقتفون بآثارهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menyambung perbincangan pada muka surat 195, menghidupkan masjid dan surau dengan majlis-majlis ilmu. Baik, selain daripada menjadi tempat ibadah, masjid dan surau juga menjadi tempat pencarian ilmu yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maknanya fungsi yang seterusnya yang perlu ada bagi masjid. Surau tu sebenarnya dia kalau di negara Arab ni dia tak ada surau. Dia semua panggil masjid. Cuma yang membezakan antara masjid yang boleh buat sembahyang Jumaat dengan bukan sembahyang Jumaat ini, ada masjid yang disebut sebagai jami' dengan masjid yang berjami'. Jadi sebab tu banyak di negara-negara Arab ni masjid di bawah bangunan kan. Tempat kita ni masjid tak banyak tapi banyak surau kan. Jadi dia ada beza implikasi antara masjid dengan surau dari segi hukum i'tikaf. Dari segi hukum bila kata kita masuk dalam masjid tu kita nak buat tahiyatul masjid dan sebagainya. Bagi orang perempuan dalam keadaan kita kata tidak bersih, surau dia boleh masuk. Tapi kalau kata dalam masjid dia tak boleh masuk. Maknanya dia ada pro and con lah. Sebab kadang-kadang kita tengok kebanyakan masjid ni dari segi kuliah ilmunya tak berapa nak hidup sangat. Dia lebih popular di surau. Especially surau tu pula surau hak Melawarus. Itu yang jadi black lah. Jadi saya wanti cakap tu lah. Tak saya sendiri lah. Sebenarnya saya tak macam buang lah tu. Jadi maknanya fungsi masjid itu ialah sebagai tempat ilmu. Kalau kita merujuk kepada zaman Rasulullah SAW, selain daripada tempat ilmu, tempat semayang, masjid juga merupakan tempat pusat pemerintahan Rasulullah SAW. Jadi segala kegiatan masyarakat di Madinah berpusat kepada masjid. Maknanya semuanya itu akan kembali ke masjid. Orang pergi ke masjid nak semayang, orang pergi ke masjid untuk mendapatkan ilmu, orang juga pergi ke masjid untuk menyelesaikan hal-hal duniawi. Dan Rasulullah SAW menjalankan kita kata peradilan, hukuman, pembicaraan dalam satu-satu kes juga di masjid. Di situ juga Rasulullah SAW membuat menjatuhkan hukuman ke atas pesalah-pesalah yang dibicarakan juga di masjid. Jadi maknanya walaupun Masjid Nabawi itu dari segi binaan fizikalnya bukanlah yang terhebat dan tercantik, terindah pada waktu itu kan? Cuma dibangunkan dengan menggunakan batu-batu dan juga disalut dengan lumpur serta atapnya daripada pohon kurma. Tapi masjid inilah yang melahirkan kita kata para salafus salih, sahabat-sahabat yang akhirnya menjadi khulafa Rasyidin yang datang daripada masjid yang buruk ini, tetapi masjid yang sangat efektif, telah berjaya menakluk kita kata dunia. Jadi itu sebenarnya fungsi masjid. Dan bila kata saya tengok balik dari segi sejarah masjid ini dia sebenarnya tak perlu ada banyak kan? Dalam satu daerah, dalam satu kampung cukup ada satu masjid. Sebab masjid perlu menjadi kita kata tempat perpaduan umat Islam. Banyak masjid, banyak surau ni kadang-kadang dia boleh menyebabkan berlaku perbezaan pandangan, berlaku perselisihan. Dan mungkin di Malaysia saja saya nampak, tempat lain tak berapa ada, wallahu alam. Perpecahan antara karya masjid disebabkan masalah politik itu kan. Masjid batu, papan, timah masjid. Mungkin yang canggih lagi akan ada masjid titanium.
walau bagaimanapun kita mengharapkan fungsi banyak masjid ini dapat mengikat perpaduan umat Islam secara keseluruhan. Sebab tu bagi perbezaan politik ni, pada pandangan saya, kita kena tahu bila masa kita bergaduh, bila masa kita jangan bergaduh. Dalam politik ni tak ada benda yang kekal. Hari ni kita berkawan, esok kita berlawan. Kita berlawan, kita berkawan. Kita lompat, kita masuk balik. Tak ada masalah. Itu dia tanya mak saya. Dia kata, hakikat ini berjalan terus. Dia kata sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Dalam hadis yang berikut diterangkan tentang kelebihan penduduk sesuatu kampung yang menghidupkan masjid dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini panjang. Bila kata ada 3 titik dot-dot ni, maknanya lafaz matan hadis ni diambil kat penuh. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Mafhumnya, dan tidak berhimpun suatu kaum ataupun satu kelompok kalangan manusia dalam salah satu rumah, yakni masjid, masjid whatever lah, masjid ataupun surau. Saya tak apa nak suka guna istilah surau ni, sebab surau ni tak ada, musalla ni dia tak ada, yang ada semua masjid daripada rumah-rumah Allah. Jadi mereka duduk di situ, mereka membaca kitab Allah. Membaca, ya tadarasunahu, kita terjemah perkataan membaca, sedangkan maksud tadarus di sini ialah dia beza dengan yaqra'un, dia beza dengan yatlun. Maknanya kena ada, bukan ada seorang, dia kena ada 2 orang. Ya tadarasunahu ni maknanya ada ramai. Aku baca begini, hang baca begini, aku melihat tafsirannya begini, hang ajak aku begini. Jadi proses itu ada. Bukan duduk seorang-seorang. Kalau yaqra'un ni kita baca seorang-seorang. Kalau ya tadarasu ni maknanya, kalau katalah 20 orang duduk di situ, mereka melihat kepada benda yang sama. Serta mereka mempelajari kandungan isinya. Ini yang penting. Selain daripada kita baca, maknanya kita tengok apa konten sebenarnya. Selain daripada kita khatam Al-Quran, jadi kita juga cuba nak khatam apa makna Al-Quran. Kita cuba ambil yang paling basic sekali. Kita baca Quran sebab kita nak pahala. Setiap sebutan alif, lam, mim itu dapat pahala. Tapi kita tak pergi ke next step. Jadi untuk level tuan-tuan dan puan-puan yang duk main mengaji di sini ni, dia beza dengan kita kata muslimat ataupun muslimin kat luar sana. Kita bukan nak kerja nak khatam, atau ni boleh khatam 2 kali, boleh khatam 3 kali. Khatam Quran ni cukup sekali. Tetapi yang penting pada kita ialah khatam makna Al-Quran. Level kita ni, kita nak pergi ke sana ni, kita nak tahu Tuhan kita cerita apa. Ibnu Mas'ud dia sebut apa? Baca Al-Quran, baca dalam erti kata beza macam orang Melayu baca. Fa inna fihi ilmal awwalin wa ilmal akhirin. Maknanya dalam Al-Quran tu ada ilmu orang terdahulu dan ada ilmu orang-orang yang akan datang. Setiap tu orang yang baca Al-Quran, tiap-tiap kali dia baca dia akan jumpa benda baru. Tapi dengan syarat dia mencari, menyelidiki, menyelongkar firman Allah Subhanahu Wa Taala, tak sesat. Maknanya kita cari, kita minta pada Allah, aku nak tahu hang cerita apa dalam Al-Quran ni. Dalam 6,236 ayat ni dia cerita apa. Lain daripada kita membaca pandangan-pandangan ulama, apa salahnya kalau kita membaca, kita cuba mengetahui kalam, sebutan, wording Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah bila kata kita tak guru, jadi masuk kategori kita ni, kita guru. Bukan kita kena guru 24 jam, sikit-sikit nak tanya sikit. Dah, hak mana kita tak faham, kita tanya.
kita ni duk sibuk dengan berata saja apa semua. Bila kata dah habis khatam anak kita, kita buat kenduri pulut kuning. Bila kata lah selepas buat kenduri pulut kuning tu, kira bagi kita tanggungjawab sebagai ibu bapa untuk nak didik nak baca Quran ni serta masa lega, alhamdulillah anak saya dah khatam dah, nak masuk darjah 1. Masuk darjah 1 haram tak mayang. Jadi bukan itu. Tak perlulah kita nak khatam Al-Quran, cukup khatam Al-Quran, khatam makna Al-Quran. Bila khatam makna Al-Quran kat Rusni no, orang yang tak boleh baca, bukan nak kata kita lah, sebab saya tahu dia memang khatam sebulan kali. Tak, cuma nak cerita, bila katalah orang nak baca Quran ni, nak baca, kerana dia tak erti nak baca tu dia tak baca Quran. Tapi kalau orang tak erti baca Quran ni, alternatif untuk dia kadang-kadang malu nak main mengaji, berata nak call Ustaz Izlan, saya tak kalah level saya nak pergi mengajar, saya charge sejam 1,000. Dah umur 60 baru nak mengaji Quran. Jadi bila kata kita baca Quran, kita khatam makna Al-Quran, dah ada dah terjemahan dah ni banyak yang agak tepat. Jadi siapa-siapa pun boleh baca. Sebelum tidur, ambil tak biasa baca, daripada duk baca atau patil story kat anak-anak. Once upon a time, baca tu, cuba baca kisah-kisah Nabi-Nabi tu. Macam mana Nabi Sulaiman, wa 'allimna mantiqat tayr, diberikan kefahaman untuk memahami bahasa. Ajak anakku, Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung tu. Kenapa dia boleh faham? Cerita, sebab itu mukjizat. Cerita, kalau mukjizat, kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung. Wali Sulaiman nariyah, Sulaiman itu diberikan, orang kata apa, bergerak dengan angin. Wa wudu syahrun wa rawu syahrun, boleh pergi balik dalam masa sebulan, dia boleh pergi sekelip mata saja naik angin. Dan cerita bagi dalam keadaan Nabi Sulaiman sibuk macam tu pun dia boleh beribadat kepada Allah. Ni tak jadi Perdana Menteri saja dah sampai tak boleh nak semayang dah, apa cerita. Jadi ajak anak macam tu, supaya nanti ni bila katalah Atan besar nanti ni, Atan kena jadi Perdana Menteri yang baik, bukan Atan jadi pensyarah yang baik. Ajak anak macam tu. Baik, dia payah syarah, sebab tu jangan duk syarah. Baik. Melainkan mereka ini dilingkungi oleh malaikat pembawa rahmat dan turun kepada mereka semangat, tenang, tenteram. Maknanya malaikat duduk bersama dengan kita dan kita harap malaikat duduk cover kita. Walaupun kerusi kat depan tak penuh, tapi penuh malaikat sebenarnya. Saya nampak. Belakang sana, belakang sekali tu ada lah juga tandu 2, 3, tapi tak ramai, tak banyak. Serta mereka dilimpahi oleh limpahan rahmat. Maknanya Allah janji, Rasulullah SAW bagi tahu malaikat bersama dengan kita, alhamdulillah. Kemudian turun perasaan tenteram, tenang. Kalau rasa lah kok stres ke apa ke, duduk kat pejabat, mainlah mengaji walaupun tak faham. Sebab apa? Dalam mengaji tu dia ada ayat Quran. Ayat Al-Quran ni satu kelebihan dia, kita tak faham pun kita seronok. Tanya guru-guru duk tilawah Al-Quran, dia tarik lagu tu kira heavy metal tahu punya, tapi dia tak tahu makna pun, tapi jangan. Tapi itu kita hak dengar ni, tak yang penting dia cerita ni lagi seronok bila kita tahu makna dia. Ni rupanya kalau tak tutup Arab dosa tu berat buat. Okey. Jadi dia kata juga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maknanya yang mengaji, yang mengajar, yang mendengar dalam 4 golongan yang hadis sebut tu. Wala takun qamisan fatahliku tu. Jangan jadi hak kelima. Maknanya hak ni Allah gerungkan juga kepada malaikat. Jadi malaikat tu sebut. Jadi sebab tu kita ni tak perlu berita tentang kita ni keluar dalam akhbar. Kalau katalah artis tu kadang-kadang diberi populariti yang sangat melampau. Macam hari ini saya buka radio Sinar Tengah. Sepanjang hari ini Sinar dia promote tentang Wings FM. Wings. Dia buat orang kata apa? Album terbaru Menakluk Kosmos. Saya tak sebab saya minat Wing. Jadi sepanjang hari ini radio yang beroperasi itu akan memutarkan semua lagu Wing.
Dan wing tu pun kalau nak compare dengan orang hak ngaji, saya tak tahu lah konsep wing, konsep wing itu dinaungi oleh para malaikat juga, kita tak tahu lah. Tak ada lah jaminan itu. Baik, jadi itu maknanya dari segi ilmu, masjid berperanan sebagai pusat penyebaran ilmu. Ini bermakna tuan-tuan dan puan-puan, pusat penyebaran ilmu juga harus menjadi seperti masjid. Kerana dalam Islam, tempat-tempat kebaikan itu adalah merupakan tempat kumpul para malaikat. Bila katalah masjid menawarkan program-program seperti universiti juga harus menjadi seperti masjid. Dari segi stafnya, cara berfikirnya, pelajar-pelajarnya, attitude-nya, etika berpakaiannya harus menjadi seperti ahli masjid. Kalau kita tengok dari segi orang kata apa, hadis kelebihan tentang ilmu banyak sekali. Rasulullah SAW menceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau kelebihan orang yang mengajar ilmu, tentulah lebih berganda-ganda lagi kelebihannya. Jadi kalau kita tengok kelebihan yang Allah bagi kepada orang menuntut ilmu tu, antaranya malaikat memohon keampunan kepada pelajar-pelajar. Bukan hanya khusus dia mengaji ilmu agama saja. Kemudian hatta ikan-ikan di laut, yad'una lahu, maknanya berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi maknanya ikan-ikan, termasuk ikan dalam tin sardin tu pun berdoa untuk kita, walaupun dah dikanak jadi macam tu, tapi dia berdoa untuk kita. Bila kata mai ke kita ni, universiti lah yang paling banyak pada hari ini melahirkan pelajar-pelajar ataupun staf yang rosak akhlak. Sebab tu anak ni dia duduk dengan mak pak dia okey, dia masuk tadika okey, pasti ke apa ke okey lah. Kemudian dia pergi ke sekolah rendah, okey, tak ada masalah apa lagi. Kemudian dia naik ke sekolah menengah, dia naik tingkatan 4, dia jadi jahat sikit, okey lagi, boleh kawan lagi, ada cikgu disiplin lagi. Bila dia masuk universiti, dia merepek lalu. Sepatutnya keluar daripada universiti ini dia membawa watak ahli ilmu, membawa watak usaha takwa mulia. Itu sebab kita punya motto kita, usaha takwa mulia. You define apa makna takwa. Tak ada universiti atas muka bumi ni menggunakan perkataan takwa. Jadi sebab tu saya hantar student, memang sangat leceh dan keji lah. Kamu yang pakai selok legi, hak ketat apa semua, lalu apa nama laman perdana tu, ambil gambar pula usaha takwa mulia, keadaan tak menutup aurat, tak menjaga batasan pergaulan sebagai seorang ahli ilmu. Tak ada beza pun antara kita kata pelajar penuntut ilmu di universiti dengan marepit, sama. Jadi mana keistimewaan pusat pengajian yang sepatutnya jadi seperti masjid. Jadi begitu. Di antara tujuan Islam yang utama ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dengan jalan membasmi buta huruf dan juga buta agama. Hari ini dia cerita dari segi fungsi yang sepatutnya dimainkan oleh masjid dalam menawarkan program-program kuliah-kuliah agama. Bagus sebenarnya. Kalau katalah di masjid kita dapat data kata 3,000, tak silap, program-program ilmu ni dia bergerak setiap malam di surau, di masjid. Alhamdulillah bagus. Cumanya pada pandangan saya, kadang-kadang masjid Batu buat, masjid Papan buat, masjid Timur pun buat, mengajar benda yang sama. Tafsir, kadang-kadang kita duduk biar kita ni tak alim tahu mana, sebab tu orang tak panggil kita. Tak ada panggil saya pun panggil kuliah subuh. Tengok orang lain tak mau pergi. Orang berjihad waktu maghrib, apa panggil aku berjihad pukul 5.40, kena pergi dah kat sini. Ngajar benda yang sama. Saya lebih suka kalau katalah masjid tu, orang pergi masjid ni seperti mana orang pergi ke fakulti nak mengaji akidah. Okey, letakkan kekuatan akidah tu di masjid Batu bagi contohnya. Jadi saya lagi pergi ke masjid Papan sebagai contohnya, dia zuhud sikit, tumpu kepada pengajian tasawuf. Jadi hak ni kadang-kadang hak ni ngajak fiqh, hak ni pun fiqh, tapi kita dengar
Hak mengajar fiqhnya tu 5% saja. Hak di luar daripada fiqh tu banyak. Kita kata apa dia? Lain macam je. Tapi orang kagum lah, hebat. Jadi maknanya kita buat tu cantik dah, tapi kita membazir disebabkan kita tak koordinate benda tu dengan baik. Sedangkan kalau katalah di masjid-masjid pada zaman Imam Mujtahidin dulu, ada masjid yang kekuatannya itu pada fiqh. Jadi orang pergi ke masjid itu. Ada masjid yang kekuatannya membahaskan perkara-perkara akidah. Ada masjid yang membahaskan kekuatannya itu didominasi oleh ahli tasawuf, tetapi bukan tasawuf yang menyeluruh. Maknanya you pergi ke setiap masjid itu, maknanya you dapat manfaat. Jadi membasmi buta huruf. Orang yang buta huruf di dunia ni maknanya buta kehidupan. Kalau buta agama ni maknanya buta akhirat. Ini dapat difaham daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mula diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh membaca Iqra. Bila kata datang seruan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi naik atas Jabal Qubais tu. Nabi nak mengajak penduduk-penduduk Mekah itu kepada agama Islam. Wahyu yang pertama sekali turun lepas tu apa dia? Wahyu yang pertama turun ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia beza dengan perjanjian lama dalam Holy Bible. Surah yang pertama ialah surah Genesis. Jadi ayat yang pertama sekali dia cerita ialah maka bermula roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, lalu difirmankannya jadi, maka jadilah dia. Pada hari pertama keadaan bumi ini masih lagi belum berbentuk. Apa itu orang tak ingat lagi Tuan-tuan cek sini, itu ayat yang pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi Al-Quran, wahyu yang pertama sekali turun ialah Iqra. Jadi message pertama yang dibawa oleh Islam itu ialah ilmu yang benar. Maksud ilmu ni, sikitlah nak cerita tentang ada perbezaan antara ilmu dengan maklumat. Berapa banyak di kalangan kita ni sebenarnya kita ada banyak maklumat, tapi sebenarnya kita tidak berilmu. Yang dikatakan ilmu ini seperti yang ditakrifkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Attas, ketibaan makna ke dalam jiwa hasil daripada maklumat yang benar. Itu maksud ilmu. You dapat maklumat, you pula dah sama. Kita dapat maklumat, kita proses maklumat yang betul, Datuk datang masuk ke dalam hati, bukan Datuk dia dalam otak kita. Dia memberikan kepada kita makna itulah adalah ilmu. Sebab tu bila tanya Allah tu ada tak? Allah ada. Boleh bilang sifat wujud, qidam, baqaq, mukhalafatu lil hawadis, tapi mencuri juga, merompak juga. Maknanya, kefahamannya tentang la ilaha illallah itu ialah sebagai satu maklumat, tapi bukan sebagai satu ilmu yang masuk ke dalam jiwa, dan jiwa itu memberikan kepada dia makna yang sebenar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi sebab itu ulama ini dia tak perlu hafal banyak hadis, kata Imam Ghazali. Dia tak perlu hafal berjela-jela. Beza antara hafiz, rawi dengan faqih. Faqih ni ialah dia dapat kefahaman itu memberikan kepada dia makna yang benar. Sehingga dia boleh menjadi lebih hebat daripada seorang muhaddis ataupun seorang ruwatul hadis, rawil hadis. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi sebab tu kita kata Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkah kepada aku ilmu, bukan tambah maklumat. Kita belajar sejam, banyak maklumat, tapi daripada maklumat itu ada maklumat yang masuk ke dalam hati kita. Dia memberikan kepada kita satu makna, satu pengertian yang sebenar kita faham. Itu maksud ilmu. Jadi ilmu tu pula, macam mana hang boleh jadi alim sangat ni? Daripada mana hang dapat? Utusan Malaysia, Jahanam. Sebab surah khabar ni bukan nak kata dalam tesis pun tak boleh digunakan sebagai sumber yang berautoriti. Sebab apa? Dari segi hierarki maklumatnya itu, dia bukanlah duduk pada kedudukan yang prima,
Tapi pada hari ini kita menjadikan sumber ilmu kita tu daripada sahabat. Sahabat menipu, kita menipu. Sahabat buat spinning berita, kita pun otak kita terspin. Ya. Sebab itu lahirlah propaganda. Kita bukan berasaskan kepada ilmu, tetapi maklumat kita diperolehi daripada propaganda. Jadi sebab itu bila turun Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu, sebab Tuhanmu punya ilmu, bukan propaganda. Innahu huwal haq, apa yang datang daripada Allah itu adalah kebenaran. Baca, habis itu macam mana? Kena study lah, belajar lah sampai boleh baca. Bila boleh baca, maknanya kamu berfikir. Dalam erti kata yang lain, ayat ini turun mengajar umat Islam bukan jadi pandai sebenarnya, sebab semua orang ni kadang-kadang payah nak jadi pandai. Yang jadi pensyarah ni berapa orang saja, yang jadi profesor di macam kami di ASIS, yang jadi profesor tu kita punya dekan saja. Tapi apa yang semua orang boleh buat, jangan jadi bodoh. Itu maksud Iqra. Iqra ni kamu baca, hak hebat jadi pandai, hak cerewet jangan jadi bodoh. Fastaqaffa qaumahu fa'ata'u innahu kanu qauman taghin. Qauman apa maksud ni? Tu tanya tu. Ma urikum illa ma ara. Bila kata Firaun, dia berbahas, dia berjidal dengan Nabi Musa. Bila dia dah kalah dah, dia ungkit balik. Dia kata, hang lupa ke dulu kami yang bagi beasiswa ke hang, dia buat PhD. Dia buat macam tu lah. Tiba-tiba hang lawan kami. Jadi Firaun kata, aku membawa kebenaran daripada Allah. Akhirnya Firaun dia beralik balik ke sebelah pengikut-pengikut dia. Dia kata, ma urikum illa ma ara. Apa yang aku nampak, hak tu saja aku beritahu hampa. Oleh kerana itu, dia kata, ana rabbukumul a'la. Dia mengaku, aku merupakan Tuhan kamu yang paling tinggi. Sedangkan Firaun tu di kalangan penduduk dia yang paling rendah, hitam. Pergilah pergi tengok dia punya fizikal jasad dia di medan Tahrir tu. Boleh tengok fizikal dia. Orang Yahudi Israel, Bani Israel ni tinggi-tinggi, badan tegak-tegak. Tapi propaganda daripada Firaun sampai dia boleh mengaku dia Tuhan, orang percaya. Fastaqaffa qaumahu fa'ata'uhu. Firaun memperbodohkan rakyat dia pada masa tu. Yang jadi masalah dia ialah fa'ata'uhu, mereka percaya. Innahum kanu qauman fasiqin ke taghin, taghin. Hak percaya tu celaka, turut belaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan propaganda, maklumat-maklumat yang menyeleweng yang disampaikan oleh Firaun. Jadi sebab tu turun yang Iqra, tuan-tuan dan puan, diajar kita ialah, guru saya pesan kata, bukan untuk kita jadi pandai, sebab bukan semua orang pandai, tapi jangan jadi bodoh. Untuk keluar daripada lembah kebodohan jahiliyah ini, semua orang boleh buat. Cara dia baca. Okey. Ini dapat difahami daripada akhir dan menulis, dapat difaham dengan lebih jelas lagi daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Jadi kewajipan ilmu itu tidak pernah terhenti dan tidak ada. Kita kata mana-mana agama atas muka bumi ini yang kata siapa yang tak guna otak dia, tak fungsi otak dia, berdosa. Hak ni yang orang takut. Kalau kita tengok dalam agama Hindu, jadi dia ada kelas-kelas dia, kluster dia. Kluster paling tinggi Brahma, hak tu saja yang boleh membaca kitab, memegang kitab-kitab hikmah, menjadi golongan cendekiawan dan mengajar kepada manusia. Jadi hak mai kepada level Shudra Paria, hak paling bawah sekali itu, haram melihat kitab, dia kena dengar saja. Sedangkan dalam sejarah Islam, yang ramai jadi ilmuwan tersuhu pada zaman tabi'in ini, kebanyakannya bukan daripada orang Arab, tapi mereka datang daripada Mawali. Mawali ini asal mereka ni berketurunan daripada hamba dulu. Mungkin pak mereka tu merdeka, kemudian jadi orang merdeka asal hamba. Jadi mai ke zaman anak-anak ni jadi ulama. Jadi begitu. Begitulah juga dalam agama Yahudi. Sebab tu dia ada satu golongan
Kononnya Nabi Musa ni dia memberikan satu pengkhususan kepada anak-anak keturunan Nabi Harun daripada keturunan Lawi yang bernama Leviticus. Jadi Leviticus inilah yang memegang imamat, kepimpinan ilmu hukum hakam di kalangan orang Yahudi. Jadi siapa-siapa yang nampak alim bijak tapi dia bukan daripada keturunan Levi tu, hak slot jeans kita pakai tu, Lawiyin, Leviticus ni, dia tak boleh jadi ulama. Dia kena serahkan kepada keturunan Lawiyin, walaupun hak keturunan Lawiyin tu lembab. Tapi kalau tak ada dalam Islam, maknanya konsep pendemokrasian ilmu ni terlupa. As long as you Islam, you ada otak. Kau ada otak. Bila kata sebut mukallaf ni baligh berakal lah. Ada cukup benda tu, belajarlah. Iqra. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tak kira lah siapa, asalkan Islam, walaupun Cina baru masuk Islam. Ilmu itu pula ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Jadi maknanya ada yang pengkhususan, ada yang basic. Hak basic ni kena cari. Hak fardu kifayah tu kita serahlah orang hak hotel. Hak asis lah kan. Hak engineering lah, mechanical, electrical. Cuma jangan kacau lah. Jangan kacau bidang. Jangan hak elektrik tiba-tiba teringin nak jadi ustaz juga. Hak ni yang jadi masalah ni, tak puas hati. Bila ustaz duk bagi cara habis, tak puas hati nak kena buat begini. Awak dulu tak jadi ustaz. Saya pun sebenarnya bukan syok nak jadi ustaz, leceh jadi ustaz. Bila jadi ustaz ni sebenarnya beban hidup, confirm tak senang, tak banyak duit. Pergi tak mana-mana orang akan cari kita. Imam kita jadi timbalan pengurusi surau kita, rasa macam nak gila. Celah-celah tu minta maaf lah, memang tak ada tahlil pun orang cari kita. Saya ni kata saya wahbi, tak percaya. Tengok muka ni tak sama dengan orang tadi, ustaz kena juga baca tahlil. Dalam kali terpaksa ikut juga, okey lah. Jadi begitu, berat jadi ustaz ni kan? Bila kata tiba time apa, semua orang cari kita. Habis saja baca doa, orang lupa kita. Semua pakai beratok, dia pun duduk belakang. Beratok duduk kat makanan kita pula, duduk last sekali. Bagi orang yang dalam peringkat permulaan, maka wajib dipelajarinya dengan bersungguh-sungguh, iaitu ilmu agama bahagian fardu ain yang dapat menjaga akidah kepercayaan supaya tetap di atas dasar tauhid, dan dapat menjaga amal ibadatnya supaya tetap berdasarkan ilmu syarah. Hak ni basic, semua ada. Anak pergi ke aliran sains ke sastra ke apa ke, hak ilmu hak orang kata tauhid, fiqh, hak basic lah. Akhlak, hak ni kena ada. Imam Ibn Ruslan, dia tulis dalam matan Zubat, dia karang bentuk matan. Dia kata apa? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani wa nutqu bisyahadatain yu'tawira li sihhatil imani mimman qadara. Kewajiban yang pertama sekali atas manusia ni ialah kenal Tuhan dengan yakin. Ma'rifatul ilahi biistiqani wa nutqu bisyahadatain yu'tawira. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ni, hak ni daripada yang diambil kira li sihhatil imani mimman qadara, untuk jadi sah iman bagi orang yang mampu. Orang yang mampu maknanya orang yang masuk Islam. Kemudian lepas tu baru dia sebut wan niyatu wal amal, wan niyatu wal qawlu tsummal amalu. Niat, kemudian pertuturan, kemudian perbuatan. Dia kata hak tu baru mai kemudian. Malam yakun ya'lamu za falyas'ali. Siapa yang tak tahu benda ni, tanya. Ilmu juga. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Kalau tak ada guru, tak sah pergi keluar cari guru. Sebab guru ni bukan mai, dia tak mai cari kita, kena cari guru. Walaupun boleh search internet apa semua tu, jangan. Imam Malik, konsep dia siapa nak kena mai mengaji dengan dia. Harun Ar-Rashid, tak silap, bukan Khalifah Al-Mansur, walaupun sama-sama mengaji di Al-Azhar dulu lah. Mereka mengaji Al-Taqi, sama-sama alim. Dia nak bawa Imam Malik ni sebab apa? Dia nak bawa main tuntut, tolong buat macam
home tuition untuk anak dia kat rumah. Hang tu ajak anak aku sat bagi jadi alim macam Imam Malik kata ilmu ni kena datang, didatangi bukan mendatangi. Imam Malik antara imam yang sangat jaga status dia. Orang mai tanya dia, nak tanya, dia akan tanya, hampa mai nak tanya apa? Nak tanya tentang hukum hakam, tentang hadis. Tunggu saat dia masuk, dia mandi apa semua, pakai minyak wangi, pakai jubah yang paling mahal, dia duduk atas kerusi dia. Silakan masuk. Okey, tanya. Jadi orang kawan tu main nak tanya hadis ni sahih ke tak sahih aja. Ngah tu je. Tapi Imam Malik kata kerana ilmu yang dia nak tanya tu ilmu berkaitan dengan hadis ada kaitan dengan Nabi. Aku nak sebut kalam Nabi tu nak kena tunggu haibah. Tapi kalau tak main tanya hantar saya ni ada masalah jiwa, kalau rusing lah. Kalau katalah dia pakai baju pagoda, cari-cari ada tilalat masa tu pun dia jawab macam tu lah. Jadi ilmu. Baik, maknanya tu benda hak paling basic mengajar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hang nak jadi apa? Jadilah. Setelah meningkat lagi barulah dipelajari ilmu-ilmu lain yang termasuk dalam bahagian fardu kifayah. Ni kata penting fardu kifayah. Imam Ghazali duk sebut pada kurun kelima hijrah dulu, lebih kurang 900 tahun dulu, Imam Ghazali kata bila dia tengok pada zaman dia yang menguasai industri kristal, cermin, perkapalan, as-sinaat ni, benda-benda hak melibatkan pengimarahan bumi ni, termasuk ilmu perubatan, dikuasai oleh Nasara dan Yahudi. Dan pada masa itu di Baghdad pula kecenderungan orang Islam ni ialah menumpu kepada ilmu-ilmu akhirat, tasawuf. Imam Ghazali kata cukup, dia kata dalam satu kampung ni ada seorang hafiz saja yang hafal Quran, cukup itu. Tapi biar kita wujudkan beratus tabib, atibah, doktor-doktor jurutera, dia kata. Sebab apa? Hak ni juga merupakan fardu kifayah. Mai ke zaman kita ni, bila kata mai isu hak DNA babi dalam dua produk Cadbury ni, Allah mau dia hingat macam dah haram. Sampai ke tahap hak bodoh bangga nak cuci darah, nak salin kulit, nak bunuh diri pun ada, hanya kerana babi. Ya, babi makhluk Tuhan juga, cuma haram dimakan. Ya. Yang jadi masalah kepada kita hari ini ialah bukan kerana Cadbury, tapi kerana kita tu yang tak menjadi manufacturer seperti Cadbury. Ya. Kita lebih suka menjadi consumer, jadi pengguna. Mai orang buat restoran nasi Arab penuh dengan orang Melayu, Arab tak makan pun. Pergi tengok, tengok geram, kadang-kadang nak bakar kedai pasal orang semua. Tapi kemarin saya pun baru pergi makan. Mai restoran apa nama tu Kapitan 24 jam penuh dengan orang Melayu. Awak nak mampu sangat ke awak ikan tak reti buat sendiri kan? Dengan takat ayam goreng apa semua tu punya teruk. Main lagu Indonesia dulu, Sheila on 7, orang minat Sheila on 7. Sedangkan dia punya apa nama ni type genre music dia tu 5 tahun sebelum tu Exist dah buat dah. Kita kena tahu juga ada benar tu tak ada, kena tahu juga, nak cakap kena ada fakta. Bila kita tengok kecenderungan orang kita tu punya teruk sampai tahap tu. Jadi kita suka menjadi pengguna, tapi kita tak suka jadi manufacturer. Itu masalah dia. Jangan nak salahkan orang lain, salah diri kita sendiri. Nak buat demonstrasi, kemudian nak tutup kilang Cadbury, buatlah. Buat kilang Cadbury lain yang boleh compete dengan Cadbury itu. Kan? Kemudian dalam hadisnya yang lalu, nak biar Rasulullah sallallahu ada makan tak lagi saya nak makin cepat sikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kebaikan dan limpahan rahmat yang akan didapati oleh orang-orang Islam yang memakmurkan masjid dan suraunya dengan majlis-majlis ilmu dan dakwah Islamiah, supaya tidak ada lagi masjid-masjid dan surau yang dibiarkan terbengkalai dan sunyi sepi daripada mendapat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan demi keselamatan dan kejayaan mereka di dunia dan akhirat.
Jadi sebab tu saya katakan bahawa kehidupan umat Islam itu sebenarnya kehidupan masjid. Seperti mana kita masuk dalam masjid, kita rasa hubungan kita dengan Tuhan itu akrab. Kita rasa kita ni lagi sehasta lagi, sejengkai lagi nak dekat dengan Tuhan. Hak tak pakai tudung boleh pakai tudung. Hak tengah duk sembang tadi gelak puka boleh sengap. Tahu jangan cakap masjid besar. Oh, hak tengah duk deal bisnes apa semua tadi terberhenti. Semuanya boleh orang kata apa? Rilis semua hak benda-benda duniawi itu untuk konsentrate pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa minta gini. Tapi bila kita keluar daripada masjid lupa baru 2 minit saja tadi berdoa. Jadi setan semula. Jadi membawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan kita pergi ke mana-mana itu sebenarnya ada di luar daripada masjid dalam kehidupan kita. 5 kali kita pergi ke masjid sehari semalam kan? Jadi sebab tu kalau orang yang tak pergi ke masjid ni, hubungan dia dengan Tuhan tu kadang-kadang jauh sikit. Walaupun kadang-kadang jadi satu tabiat, kalau kat taman tak ada surau, bakal buat collection nak buat surau. Bila ada surau haram tak pergi semayang. Dan saya cakap tuan-tuan, sampai ke tahap dulu kami pernah buat lawak declare, jomlah kita declare kita ubah surau kita ni jadi pusat karaoke. Kalau tak percaya, bila buat sekali. Habis sekali lagi kira keluar dengan spanduk. Habis spanduk kata pengkhianat agama, celaka. Beliau lagi dia kata kat kita, bila kata kita nak ubah masjid tu, kita nak runtuh masjid tu, walhal bila buat masjid haram tak ada siapa pergi semayang pun tak jarang. Itu je. Kita seronok ada. Tapi bila kata tak ada, kita nak. Bila ada, kita tak mau. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perbincangan diskusi kita tentang menghidupkan masjid dan surau dengan majlis-majlis ilmu. Jadi apa yang saya nak kata, masjid menjadi tempat penyebaran ilmu. Tempat penyebaran ilmu harus juga berfungsi seperti masjid. Wallahu a'lam. Ustaz Zamri, ana Wahabi. Kita buat tahlil lah. Tahlil moden. Dua kat kursi iPhone. Ini ada orang kata apa, permintaan permohonan daripada sahabat kita untuk mengadakan tahlil buat ayatnya daripada Dr. Nuraini kan? Dr. Nuraini ayat anda beliau Sulaiman bin Setiai. Bila